Okey, Assalamualaikum anak-anak 5B dan 5P. Okey, hari ni kita nak sambung 2.4 mengenai organ utama fotosintesis ya. Okey, kita tahu fotosintesis terjadi daripada kloroplas ya. Kloroplas. Okey. Kloroplas yang menyerap cahaya matahari. Okey, cahaya matahari. And then dibantu oleh CO2. Okay, kita akan dapat oksigen dan juga glukosa. Betul? Okay, glukosa ni kita punya bahan untuk makanan lah. Alright. So, hari ni kita nak tengok macam mana semua proses ni terjadi ya. Okey. So, cikgu cerita sikit sejarah ringkas mengenai penemuan fotosintesis ya, sejarah ringkas. Okey, siapalah dia ni kan? Okey, ini adalah Jan Baptista van Helmont. Okey, 6040. Dulu-dulu orang yang saintis ni mostlynya adalah padri ya. Okey, so dia kata tumbuhan ni dapat makanan dari tanah tahun 1640 kan. Okey, so sebab dia kata pokok tu membesar tapi mungkin dapat nutrien dia ataupun dapat makanan daripada tanah. Okey, ternyata dia punya assumption tu kurang tepat, tapi dia buat kesimpulan pokok membesar dengan menggunakan air yang disiram. Okey, dan bukannya tanah. Okey, dia kata macam tu lah. Sebab apa? Mula-mula anak pokok tu dia buat eksperimen 2.3 kilo and then dia taruh sekali 50 kg tanah kering. Okey, lepas tu air yang disiram selama 5 tahun. Okey, dia tengok pokok tu dah berubah menjadi 77 kilogram tanah tetap sama. 90 kg juga. So sebenarnya dia kata berpunca daripada air ni lah pokok tu membesar. Okey, so Joseph Priestley, saintis yang kedua, bukan kedua lah sebenarnya dalam tempoh masa tu banyak lagi saintis yang lain. Okey, ini Joseph Priestley ya. Okey, Joseph Priestley 1772 dia kata tumbuhan akan membebaskan oksigen ke atmosfera. Okey, sebab dia buat satu eksperimen. Okey, dia kata dekat sini seekor tikus diletakkan dalam balang kaca. Okey, yang diterbalikkan. Okey, dia buat perbezaan lah. Okey, ada tikus yang dalam balang ni yang ada tumbuhan, ada yang tak ada tumbuhan, yang ni ada tumbuhan. So terbukti bahawa bila ada tumbuhan, tikus tu terus hidup. Sebab apa? Sebab tumbuhan tu menghasilkan oksigen lah. Tertutup gambar cikgu, awak boleh refer dalam buku teks awak Okey. So kelas kita dah pernah tengok minggu lepas penyesuaian struktur dalaman daun. Kita dah tengok struktur daun pada pembelajaran yang lepas. Okey. So kelas kita tengok kat sini, cikgu ulang baliklah kutikel, bawah dia epidermis, atas mesofil palisade, mesofil bersepan. Okay, kenapa cikgu begitu tekankan bila awak hantar kat cikgu? Cikgu kata pastikan ada kloroplas kan dekat mesofil palisade dengan mesofil bersepan. Ini adalah bukaan dia, stoma, sel pengawal. Okay, sel pengawal juga ni dekat epidermis bawah mesti ada kloroplas juga. And then xylem, phloem. Okay, ruang udara. Okay, xylem ni should be dinding dia sedikit sedikit tebal lah sebab dia mengangkut air dengan garam mineral kan, melawan graviti. Okay, bila kata melawan graviti tu dia kena kuat Okay. Okay, so kita tengok penyesuaian dia. Okay, kita tahu tadi cikgu dah ajar dekat sel mesofil palisade dengan sel mesofil berspan ada banyak kloroplas. Okay, ni kloroplas. Okay, sebab dia nak serap cahaya matahari. Okay, bila nak serap cahaya matahari, memandangkan kat sini dah ada 2 layer. So, sifat kutikel di sini, okay, kutikel ni mesti berlilin. Kutikel mesti berlilin dan lut sinar. Okay, dia mesti transparent lah supaya cahaya tu boleh meresap masuk pergi ke kloroplas sel mesofil palisade. Okay, so apabila terdapat cahaya,
Stoma akan terbuka untuk membenarkan pertukaran gas. Sama ada gas karbon dioksida masuk, CO2 masuk ataupun gas oksigen yang keluar ya. Alright. Ini adalah stoma Okey, stoma di lapisan epidermis bawah Sebab tu stoma biasanya ada di bawah permukaan daun ya. Nanti kita naik sekolah kita akan buat tengok bawah mikroskop. Okey. Ini adalah mesofil palisade, dia ada banyak kloroplas, kita cakap tadi. So dalam kloroplas ada klorofil Okey, ni bekas vaskular. Okey, cikgu nak tekankan yang bekas vaskular sini. Cikgu kata tadi xylem mesti dinding dia tebal. Okey, dinding dia sedikit tebal. Tebal lah. Okey, yang ni phloem, dinding dia tak tebal tapi dalam dia ada macam plat tapis sebab dia nak mengangkut bahan fotosintesis tadi Contoh macam glukosa lah. Okey, ini adalah struktur kloroplas yang ada banyak dekat dalam sel mesofil palisade dengan sel mesofil berspine. Okey, struktur kloroplas kelas, okey, dia ada membran luar dan dia ada membran dalam. Maksudnya dia ada dua membran Okey, and then dia ada dua juga bahagian dalam dia, ada stroma, dan juga ada grana. Okey, ni dua bahagian yang penting lah. Okey, so dalam stroma ni macam gel lah, macam kita punya cytoplasma dalam nukleus Okey, okey, macam ni. Kalau satu ni klorofil lah, warna hijau ni klorofil, satu kita panggil telekot. Kalau banyak-banyak ni kita panggil grana. Boleh? Satu telekot, banyak grana And then yang menghubungkan antara grana dengan grana kita panggil lamela. Kan? Hari tu kita belajar lamela adalah struktur daun tu lah, lamela kan. Dalam kloroplas ada lagi lamela, jambatan yang menghubungkan antara grana dengan grana. Boleh Okey. So, klorofil mesti berwarna hijau lah untuk mengangkut cahaya matahari tadi, untuk menyerap cahaya matahari Alright. So, kita pergi sekali lalu lagi. Kita tengok kloroplas bentuk dia adalah dewi cembung Dewi cembung, ni macam fizik sikit lah untuk menyerap cahaya matahari tadi. Okey, selain daripada tu granum tadi timbunan telekot meningkatkan luas permukaan. Okay, kalau perasan bentuk dia flatted kan, bentuk dia rata macam tu kan. Alright. Okey. Kat sini dia kata pada musim luruh warna hijau pada daun akan berubah kepada kuning, jingga, merah atau coklat. Dapatkah anda terangkan mengapa? Okey. Kerana pada musim luruh berlaku perubahan panjang cahaya siang. Okay, kita tengok masa musim luruh cahaya dia agak panjang. Cahaya dia bukan panjang, cahaya dia macam mana? Tidak terlalu terik. Macam di Malaysia ni. Okay, menyebabkan kita belajar masa form 1 dulu ada penyerakan cahaya kan. Okay, seolah-olah masa musim luruh tu kita punya cahaya ni seperti senja macam tu. So daun akan menghentikan proses fotosintesis. Kenapa? Sebab dia dah tak dapat nak serap cahaya matahari tadi Okay, kat sini words dia adalah yang cikgu tutup ni. Okay, klorofil klorofil terurai warna bila dah tak ada warna, bila dah berubah warna, apa jadi pada daun yang berwarna hijau tadi? Klorofil dia akan terurai Okey. Okey. Kita kena tahu dalam tumbuhan ada banyak jenis klorofil lah. Okey, so cara untuk kita asingkan jenis-jenis pigmen fotosintesis ni, sorry bukan klorofil, pigmen fotosintesis ni kita kena gunakan kaedah kromatografi. Kita pernah buat masa form 1 hari tu. Okay, cara dia senang je, nanti kita try buat. Ada prosedur dekat buku teks. Okay, contoh kita ambil dua jenis, contohlah apa-apa je tumbuhan, daun dia, dan kita tumbuk-tumbukkan dia. Lepas tu bila kita tumbuk kita akan dapat macam dapat paste kan. Dapat paste tu, dan kita titikkan kat sini. Ni seolah-olah warna purple ni sebenarnya adalah
Warna purple ni, warna pink ni, ini adalah yang kita tumbuk tadi. Kita taruh je setitik ataupun tak kisahlah 2 titik ke dekat satu keping kertas, and then kat bawah ni kita ada macam pelarut sikit lah, pelarut contoh ethanol ke, nanti kan dia akan kita akan tengok warna ni mula dipisahkan. Okay. So dalam tumbuhan kemungkinan ada klorofil yang sepatutnya berwarna hijau tadi. Ini awak boleh rujuk muka surat 43, jenis-jenis pigment fotosintesis. Okay, kat sini ada klorofil A, klorofil B, carotenoid, xanthophyll ya. Dia akan asing lah ikut warna. Kemungkinan warna hijau tu di atas. Lepas tu warna oranye. Menariklah juga eksperimen ya. Okey. So ini kaedah ni dinamakan kaedah kromatografi ya. Okey. Ini adalah pigment fotosintesis tadi ya. Tapi kita biasa dengar klorofil kan. Okay, sebenarnya dia bergantung kepada musim itu sendiri dengan penyerakan cahaya matahari tadi ya. Okey. Ini adalah video mengenai mekanisme fotosintesis. Cikgu tak tahu cara nak mainkan dia. Assalamualaikum. Hari ini teacher nak terangkan tentang mekanisme fotosintesis. Okey, kita tahu dalam kloroplast kita ada klorofil. So ini adalah tilakoid yang disusun bertindih. So dalam tilakoid kita tahu ada pigmen klorofil. Okey, pigmen ini fungsi dia adalah menyerap cahaya matahari. So, bila ada cahaya matahari, apa yang berlaku ialah cahaya ini diserap oleh klorofil dan menyebabkan tenaga cahaya itu telah menguja elektron yang bercas negatif kepada aras yang lebih tinggi. Maksudnya, elektron ini teruja. Kalau dalam bahasa Inggeris, excited. Okey, bila elektron ini teruja kepada aras yang lebih tinggi, menyebabkan dia punya keadaan sebatian tu menjadi tidak stabil. Okey. Bila tidak stabil, dia perlukan elektron. So, macam mana dia nak dapatkan elektron? Okey, pada masa yang sama ialah apa yang berlaku? Cahaya matahari juga, okey, dia akan memutuskan ikatan yang ada dalam molekul air. Okey, elektron daripada air akan ditarik oleh klorofil, menyebabkan ikatan pada molekul air putus. Maka molekul air akan mengalami fotolisis. Okey, membebaskan ion hidrogen dan ion hidroksil. Okey, elektron ini yang pertama dia akan diterima oleh elektron akan diterima oleh molekul tenaga yang kita tahu sebagai ADP dan fosfat. Okey, kumpulan fosfat. So, kumpulan fosfat dan ADP menerima elektron dan membentuk molekul ATP. Okey. Yang kedua ialah kita tunjuk sini NADP+. Dia adalah satu molekul yang mana dia akan menerima hidrogen, ion hidrogen ini kat sini, tambah ion hidrogen. Okay. Bila dia bergabung dengan ion hidrogen, juga dia menerima elektron
di sini, sini elektron, dia menerima elektron menjadi molekul NADPH yang lebih stabil dan bertindak sebagai ejen penurunan. Okey. Sekarang tengok pada OH pula. Ion hidroksil akan membuang elektronnya, so dia menjadi kumpulan hidroksil. Kumpulan hidroksil ini akan bergabung dengan kumpulan hidroksil yang lain. Okey. Seterusnya akan membentuk air semula. Okey, ini adalah proses untuk tindak balas berdasarkan cahaya, sebab ada fungsi cahaya matahari di sini. Okey, sekarang kita nak masuk tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. Okey. Kat situ kita ada karbon dioksida. Okey, karbon dioksida yang diserap masuk ke dalam tumbuhan akan diikat pada sebatian. Okey, sebatian 5 karbon tu 1, 2, 3, 4. Sorry, lukisan teacher tak cantik. Ikatan 5 karbon. Okey, ikatan sebatian organik 5 karbon. Sorry, tak perasan, tak nampak. Okey, karbon dioksida akan ikat pada ikatan 5 karbon supaya dia dapat membentuk ikatan 6 karbon. Okey, 6 karbon. 6 karbon ini sebenarnya dia merupakan asas glukosa. Okey. NADPH dan ATP sekarang ni, dia kedua-dua membawa tenaga. So, dia akan menurunkan sebatian organik ini. Okey, sebatian organik 6 karbon ini, yang berlaku adalah tenaga daripada ATP digunakan. Okey, bila tenaga tu dikeluarkan, maka dia akan membentuk ADP dan fosfat semula. Tenaga daripada NADPH, okey, dia merupakan ejen penurunan. So, dia akan menurunkan 6 karbon. Okey. So, dia akan kembali kepada bentuk ini. So, apabila NADPH sebagai ejen penurunan menurunkan 6 karbon, akan membentuk CH2O, N monomer. Ini adalah monomer glukosa. Okay. Monomer glukosa ini bila melakukan proses kondensasi. Okay, teacher tunjuk kat bawah. So, kita tahu glu akan jadi mal. So, nanti banyak-banyak maltosa akhir sekali terkondensasi membentuk kanji. So, kanji inilah yang kita sebut sebagai makanan. Kalau kita belajar fotosintesis selama ni, kita sebut pokok menghasilkan makanan-makanan kan. Okey, kanji sekiranya kita akan panggil dia kanji sekiranya dia disimpan di daun ataupun buah. Sekiranya dia hendak diangkut, di daun atau buah ni, kadang-kadang juga kita simpan, ni kalau dalam bentuk organ, kalau disimpan dalam kloroplas, kalau kloroplas tu kita ada ni, kita ada juga kita panggil butiran kanji, tempat simpanan kanji.
Sekiranya makanan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis ni perlu diangkut oleh flowworm. Bila dia nak diangkut, bila dia nak diangkut oleh flowworm, sebenarnya dia diangkut dalam bentuk sebatian sukrosa melalui proses translokasi. Barulah sukrosa ni diangkut daripada daun ke seluruh bahagian pokok supaya digunakan sebagai sumber untuk proses respirasi dan menghasilkan tenaga ATP digunakan untuk pertumbuhan dan pembiakan pokok. Itu saja daripada teacher. Assalamualaikum. Okey kelas, so tadi teacher ni dah terangkan macam mana cara dia dapat sebenarnya fotosintesis. Kalau perasan, sebenarnya ada dua tindak balas. Satu cahaya, tak cikgu punya pen. Okey, satu cahaya. Okey, satu lagi gelap. Okey, kalau perasan kat sini tadi yang air tadi buat fotolisis, ada kumpulan hidroksil ni, dialah yang akan menghasilkan oksigen dan juga air. Okey, kalau yang tindak balas gelap tadi, kalau perasan tadi dia menghasilkan kanji. Okey, kanji ataupun glukosa lah. Okey, dia akan menghasilkan kanji. Okey. So sekarang ni kita sebenarnya dah dapat persamaan lah, iaitu CO2 tambah dengan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari. Kita akan dapat ni proses fotosintesis ya. Oksigen dan juga air dan juga glukosa ataupun kanji tadi. Okey. Boleh? So kalau cikgu tanya, oksigen dapat kat mana? Ni oksigen dapat cikgu punya pen tadi. Okey. Ni oksigen ni kita dapat kat mana? Kita dapat melalui tindak balas cahaya. Air dapat kat mana? Kita akan dapat melalui tindak balas cahaya. Glukosa dapat mana? Tindak balas gelap ya. Assalamualaikum.
Okey, so dekat eksplorasi bio ni dia tanya, kenapa daun klorofil kelihatan berwarna hijau? Kan? Okey, apabila cahaya melalui klorofil, sebenarnya ni semua ada kaitan yang kita belajar masa form 1 dulu ya. Okey, apabila cahaya melalui klorofil, kebanyakan cahaya yang berwarna biru dan merah akan diserap, manakala hijau pula dipantulkan. Dulu kita belajar penyerakan dan penyebaran cahaya kan, mata kita akan terima cahaya yang dipantulkan. Sebenarnya pokok tu tidaklah berwarna hijau sebenarnya. Dia sebenarnya ada warna biru, ada warna merah. Tapi dia serap, cuma dia pantulkan warna hijau. So mata kita ni boleh tengok warna hijau daun saja. Okey, sebab tu Tuhan kata, cikgu minta maaf. Sebab tu kita kalau kita nak release tension, mata kita kena rehat dengan melihat benda-benda yang berwarna hijau. Okey, ini adalah kerja sekolah awak. Okey, 1, 2, 3, 4. Itu sahaja. Tulis soalan dan then jawab saja, lepas tu bagi kat cikgu. Hantar pada cikgu. Okey, 3 faktor utama yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, kesan keamatan cahaya. Yang ni cikgu nak suruh awak cari. Okey, nyatakan kesan keamatan cahaya yang berbeza terhadap fotosintesis. Macam mana kalau keamatan cahaya dia rendah? Macam mana kalau keamatan cahaya dia tinggi? Okey, Encik Kumar ni satu soalan kebat telah berjaya menanam pokok anggur di dalam sebuah rumah hijau di Cameron Highlands. Nyatakan kelengkapan yang perlu ada dekat rumah hijau tadi. Kita dah tengok tidak balas bersandarkan cahaya, tidak bersandarkan cahaya. Tu awak boleh kaitkan dalam awak punya rumah hijau Cik Kumar tadi ya. Okey, nombor 4. Okey. Dia kata tidak bersandarkan cahaya bergantung kepada tidak balas cahaya. Kepada tidak balas bersandarkan cahaya. Adakah anda setuju dengan pernyataan ini? Jelaskan. Kat sini cikgu buat markah dia dalam 6 lah. Okey. So, selamat menjawab.